Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala subhanahu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Barisan urus dia program kelas bahasa Arab Ikram Shah Alam. Ikhwah akhwat yang dirahmati dan dimuliakan, cik-cik, pakcik-pakcik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan peluang lagi untuk kita bertemu secara maya, meneruskan lagi perbincangan kita yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan surah yang akan kita gunakan untuk perbincangan malam ini menyambung ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lepas, iaitu surah Al-Hujurat. Ya, kita ambil surah Al-Hujurat sebagai base ataupun asas perbincangan kita. Untuk pertemuan yang lepas, kita dah habiskan ayat yang pertama. Mari kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua daripada surah Al-Hujurat. Terlebih dahulu, saya mohon maaf, ada sedikit emergency yang menyebabkan saya kena buat di luar. Jadi agak sukar untuk saya share screen. Tapi saya akan cuba nanti kalau maknanya ada kesempatan saya akan cuba. Tapi untuk Al-Quran, boleh buka Quran masing-masing lah dekat rumah. Kita tengok Quran masing-masing. Buka surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Kita akan cuba bahaskan perbincangan bahasa Arab pada ayat tersebut. Baik. Kita mohon keberkatan Allah SWT. Saya bacakan dahulu ayat yang kedua daripada surah Al-Hujurat. Minta semak dulu bacaannya. Ayat yang kedua surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Sadaqallahul Azim. Ayat yang kedua daripada surah Al-Hujurat. Masing-masing buka dulu Quran di rumah dan tengok terjemahan untuk ayat ini. Seperti biasa, kita terjemahkan setiap kalimah yang ada pada ayat yang kedua. Kalimah yang pertama, ya ayyuha, kita consider satu perkataan. Ya ayyuha, kita consider satu kalimah. Wahai. Ya ayyuha, kita consider satu perkataan. Kita mudahkan perbincangan dia. Wahai. Allazina, orang-orang yang. Perkataan kedua, allazina, orang-orang yang. Perkataan yang seterusnya, yang ketiga, amanu. Kalimah amanu. Terjemahan dia ikut sistem kita, mereka telah beriman. Perkataan amanu, terjemahan yang kita terjemahkan sebelum ni mengikut sistem pembelajaran kita, mereka telah beriman. Jadi tiga perkataan itu amanu untuk melengkapkan terjemahan satu kalimah Arab. Mereka telah beriman. Kemudian perkataan yang seterusnya kita ambil perkataan la. Kalimah la. La dekat sini membawa maksud jangan. La maksudnya jangan. Kemudian perkataan seterusnya selepas kalimah la, kalimahnya ialah tarfa'u. Tarfa'u.
Tarfa'u terjemahan dia mengikut sistem yang pembelajaran kita, kamu mengangkat ataupun kamu meninggikan. Tarfa'u, kamu mengangkat ataupun kamu meninggikan. Kemudian kita jumpa perkataan aswatakum. Aswatakum seperti biasa kita dah bahagikan kepada dua kalimah. Okey. Kita dah familiar kalimah yang sebegini, kita dah tahu dia ada dua perkataan. Aswatakum, yang pertama aswata, suara-suara. Aswata, suara-suara. Kemudian kum maknanya kamu. Jadi aswatakum kebiasaannya dalam setiap pertemuan kita akan pecahkan kepada dua. Aswata, suara-suara. Kum maknanya kamu. Aswatakum, suara-suara kamu. Kemudian kita jumpa perkataan fauqa. Kalimah fauqa, maksud asal dia fauqa maknanya atas. Fauqa, terjemahan literal dia di atas. Kemudian perkataan sauti. Sauti maknanya suara. Sauti, terjemahannya suara. Kalimah seterusnya, selepas perkataan sauti, kita ambil perkataan an-nabi. Sama macam bahasa Melayu. Maksudnya Nabi. An-nabi membawa maksud Nabi. Selepas kalimah an-nabi, kita jumpa kalimah wa. Wa maknanya dan. Okay? Wa maknanya dan. Kemudian perkataan selepas wa, perkataan la. Kalimah la maksudnya jangan. Sama macam perkataan yang kita jumpa. Selepas kalimah la yang kedua ini, kita ambil pula perkataan tajharu. Okay? Perkataan tajharu. Tajharu membawa maksud kamu mengeraskan. Tajharu, kamu mengeraskan, menguatkan. Okay? Tajharu, kamu mengeraskan dengan erti kata menguatkan. Ataupun menjaharkan. Kita kata menjaharkan. Okay? Itu maksudnya tajharu. Selepas kalimah tajharu, kita jumpa perkataan lahu. Kalimah lahu pun sepatutnya kita dah familiar juga. Kita pecahkan kepada dua juga. Yang pertama la, untuk ataupun bagi. Hu-nya. Lahu, ya, maksud asal dia untuk dia. Itu kalimah lahu. Dua perkataan. Kemudian kita tengok perkataan bil qawli. Pun kita tahu ada dua kalimah dekat situ. Bil qawli, kita tahu dia ada dua perkataan. Bi dengan. Bi maknanya dengan. Al-qawl, perkataan. Ataupun suara. Al-qawl, kata-kata ataupun suara. Kemudian kita jumpa perkataan kajahari. Perkataan kajahari. Kalimah ini sebenarnya dua kalimah. Iaitu yang pertama kalimah ka. Ka sebenarnya satu perkataan. Dan kalimah jahri. Perkataan jahri membawa maksud keras ataupun kuat. Jahri artinya keras ataupun kuat. Jahar. Ba'dikum, dua perkataan. Ba'dikum, dua perkataan, pecahkan. Yang pertama ba'di, sebahagian. Ba'di, sebahagian. Kum, kamu. Ba'dikum, sebahagian kamu. Kemudian li ba'din, dua perkataan juga. Li ba'din. Li maksud asalnya untuk. Li maksud asalnya untuk ataupun bagi. Ba'din, sebahagian. Kemudian kita jumpa perkataan an. An. An, kalimah maksud asal dia supaya. Perkataan an, makna asal dia supaya.
Kemudian kita tengok perkataan tahbata. Selepas an, kita jumpa perkataan tahbata. Tahbata membawa maksud dia dia hilang. Tahbata membawa maksud dia dia hilang ataupun dia dia pergi, boleh dia hilang ataupun dia hapus. Kemudian kita tengok perkataan a'malukum. A'malukum, kita tahu ada dua perkataan dekat situ. Yang pertama a'malu, satu. Kum yang kedua. A'malu, amalan-amalan. Kum maknanya kamu. Kemudian kita jumpa perkataan wa. Wa dekat sini terjemahannya ialah sedangkan ataupun hal keadaan. Kemudian antum, antum maknanya kamu. Kalimah la maknanya tidak. Kalimah la dekat sini membawa maksud tidak. Kemudian perkataan terakhir untuk ayat yang kedua, tash'urun. Itu kalimah yang terakhir. Tash'urun maksudnya kamu menyedari. Kamu sedar. Kamu menyedari ataupun kamu sedar. Itu terjemahan literal bagi ayat kedua. Istilah dia harfiah. Sepatah yang kita terjemahkan tadi. Kalau kita nak faham ayat itu dengan terjemahan sepatah tadi, kita akan menghadapi kesukaran. Sekali lagi, kalau kita nak cuba faham ayat ni mengikut terjemahan sepatah dia, kita akan menghadapi kesukaran. Contohnya kan, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, jangan kamu mengangkat suara-suara kamu atas suara Nabi, dan jangan kamu menguatkan untuknya dengan perkataan seperti kuat sebahagian kamu untuk sebahagian. Okay? Sepatah ni kan, supaya dia hilang ataupun dia hapus amalan-amalan kamu sedangkan kamu tidak kamu menyedari. Sepatah. Okey lah, boleh lah. Maknanya, rasanya makna tu sampai, faham Dari sudut makna rasanya kita boleh tangkap dia punya kefahaman ayat itu. Cuma dari sudut bahasa, kita rasa tak berapa cantik lah. Sebab itu macam biasa, lepas kita terjemahkan sepatah-sepatah, sebab kita belajar bahasa Arab, kita kena tahu apa terjemahan sepatah-sepatah dia. Selalunya kita akan terjemahkan juga dengan terjemahan mafhum. Apa dia terjemahan mafhum? Kita susun balik terjemahan sepatah-sepatah tadi dengan ayat dan bahasa yang mudah kita faham. Sebab kita orang Malaysia, kita cakap Melayu, maka kita bacalah terjemahan mafhum yang Melayu ni. Jadi terjemahan mafhum itulah yang ada pada Quran tuan-tuan lah. Boleh tengok dekat bahagian terjemahan tu, itu sebenarnya terjemahan mafhum. Dia bukan translate sepatah-sepatah, tapi dia telah mafhumkan terjemahan itu kepada pemahaman ayat tersebut. So yang kedua, terjemahan mafhum dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalanmu boleh terhapus sedangkan kamu tidak menyedarinya. Boleh Itu mafhum. Sekali lagi lah, kita terjemahkan mafhum. Saya terjemahkan mafhum. Tetapi ikhwan-akhwat tengok yang Arab ni. Ikhwan-akhwat tengok kalimah Arab tau. Tengok yang Arab punya perkataan. Saya baca Melayu. Macam kita sebut dululah. Telinga dengar Melayu, mata tengok Arab
Mata tengok yang Arab, telinga tu dengar yang Melayu. Cuba proses terjemahan mafhum dengan sepatah-sepatah. Boleh faham Tengok Arab. Tapi telinga dengar yang Melayu. Cuba proses terjemahan yang kita sebutkan tadi. Apa sepatah-sepatah dia yang sebenar dan bagaimana dia boleh mafhumkan. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalanmu boleh terhapus sedangkan kamu tidak menyedari. Boleh kot Maknanya bila kita tengok yang Arab, kita dengar yang Melayu, kita tahu ada beberapa perkataan yang macam dia tambah sikit. Dia tak ada tapi dia macam tambah. Kenapa? Untuk mafhum. Supaya kita boleh faham apa dia yang nak disampaikan pada ayat ini. Okey, so cukup setakat itu. Kalau kita nak lebih faham lagi, itu dah masuk kepada perbincangan tafsir lah. Ayat ni turun pada siapa, bila ayat ni turun, siapa yang keraskan suara dan sebagainya. Itu perbincangan tafsir. Maknanya kita hanya membincangkan perbincangan bahasa Arab. Okey. Pertama sekali, kita ulang kaji. Kita tengok balik perbincangan kita berkaitan dengan fi'il. Kalimah fi'il ataupun perbuatan dulu, macam kita sebut mula-mula dulu, bila kita terjemahkan perbuatan dalam Quran, kita selalu terjemahkan ada ganti nama diri. Sekali lagi, bila kita terjemahkan perkataan perbuatan, kita selalu terjemahkan dengan ganti nama diri. Contoh pertama, perbuatan yang pertama, amanu. Kita terjemahkan apa? Mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Ada mereka, ada ganti nama diri. Kemudian perkataan tarfa'u. Kamu mengangkat. Kamu meninggikan. Ada kamu. Tarfa'u, kamu mengangkat. Ada ganti nama diri. Kemudian perkataan seterusnya, tajharu. Tajharu, kamu menguatkan, mengeraskan. Kamu menguatkan. Ada kamu, ada ganti nama diri. Kemudian perkataan tahbata, dia hilang. Dia hapus. Okey. Kemudian perkataan tash'urun, kamu sadar. Jadi perkataan perbuatan kita terjemahkan ada ganti nama diri. Satu. Yang kedua, mula-mula dulu kita kenal perbuatan tu fi'il madhi dengan mudhari' bila mana ada telah. Fi'il madhi kita tambah telah. Mereka telah beriman. Terus kita tahu tu fi'il madhi. Kalau tak ada telah fi'il mudhari' lah. Okey. Kemudian kita bagi tahu juga formula dia, ganti nama yang kita sebutkan tadi, ganti nama, dhamir yang kamu, engkau, aku yang kita sebutkan tadi, automatik ganti nama itulah pelaku dia. Yang melakukan perbuatan tu ialah ganti nama tu. Okay. Kalau perasan kita tengok amanu, kita terjemahkan mereka telah beriman. Ya. Mereka, orang Arab kata hum, itu ganti nama diri untuk mereka, hum. Tapi orang Arab kita tahu dhamir tu tersembunyi. Amanu, mereka tu sebenarnya tersembunyi dalam perkataan amanu. Tarfa'u, kamu mengangkat. Perkataan kamu, kalau bahasa Arab yang nampak antum. Macam kita tengok di akhir ayat kedua tu kan ada perkataan antum. Itu ganti nama diri yang ditulis.
Tapi pada perkataan tarfa'u, tajharu, tash'urun, perkataan-perkataan ni dia tak tulis antum. Dia tak kata antum la tarfa'u. Contohnya dia tak tulis pun antum tu. Antum la tajharu. Dia tak tulis perkataan antum itu. Tapi kita tahu dekat dalam dia ada ganti nama diri kamu. Itu diagram masa mula-mula kita bincang diagram tu kan. Cari dhamir tersembunyi, cari dhamir tersembunyi supaya kita mahir adanya dhamir yang tersembunyi dalam perkataan-perkataan perbuatan dan kita tahu dhamir tersembunyi itulah dia punya pelaku dia. Okey. Kemudian kita pergi lebih advance iaitu berkaitan dengan perbincangan i'rab pula. Iaitu kita kata fi'il ada 3 kan? Fi'il madhi, mudhari', amar. Fi'il madhi, mudhari' dan amar. Dan kita sebut fi'il madhi dan juga fi'il amar kebal. Okey. Yang ikut daripada mula dulu kan? Fi'il madhi dan fi'il amar dia kebal. Kita tak bincang dah dia punya baris ke apa dan sebagainya. Yang tak kebal hanyalah fi'il mudhari'. Lagi sekali, yang tak kebal hanyalah fi'il mudhari'. Di peringkat permulaan, kita kenal fi'il melalui terjemahan tu lah. Maksud kita mula-mula dulu, kita kenal kalimah tu kalimah fi'il bila terjemahan yang ada ganti nama diri. Mereka telah beriman, dia hapus, kamu meninggikan, kamu menguatkan, kamu ada ganti nama diri, kita terus tahu dia fi'il. Baik, sekarang saya nak cuba share skrin saya ni. Okey. Kita nak tengok okey. Boleh respon tak? Nampak tak yang dekat skrin ni? Boleh respon sikit? Nampak Nampak. Okey, cuma dia terbalik tu sekejap. Saya terbalik, saya cuba pusingkan dia. Okey. Aha. Okey, untuk peringkat ini kita tengok untuk fi'il madhi. Kita kata fi'il madhi ni kebal Itu pertama sekali. Pattern fi'il madhi. Okey. Ini fi'il madhi. Tambah sikit. Okey, pattern fi'il madhi ialah dia punya hujung dia tu ada beberapa penambahan huruf. Lagi sekali, pattern fi'il madhi di hujungnya ada penambahan huruf kecuali untuk ganti nama diri huwa. Atas sekali Untuk ganti nama diri huwa yang atas sekali itu kita tengok ada 3 baris, 3 garis yang menunjukkan perkataan Arab biasanya bermula dengan 3 huruf. Dan kita nak tahu perkataan asal itu biasanya dia ada pada fi'il madhi dan dhamir yang tersembunyinya ialah huwa. Dia. Kemudian kita tengok untuk dhamir-dhamir yang lain dia ada penambahan huruf dekat belakang tu. Nampak alif, waw alif, ta tanda mati, ta alif, nun, ta berbaris atas, ta, kemudian tuma, kemudian tom, kemudian ti, tuma, tunna, lepas tu tu dan juga ana. Na di belakang. Okey, itu fi'il madhi.
penambahan ni kalau kita jumpa, katalah kita jumpa perkataan dalam Quran yang ada huruf-huruf ni di belakang. Okey. Yang ada huruf-huruf ni di belakang. Waw alif. Okey. Ta di belakang, tuma dekat belakang, tum dekat belakang, ti dekat belakang, tu dekat belakang, na dekat belakang, itu menunjukkan pattern fi'il madhi. Dan dia kebal. Untuk fi'il amar, okey, untuk fi'il amar pun kebal. Inilah bentuknya, fi'il amar ni. Dia hanya ada pada ganti nama diri yang kedua. Okey, yang kita nak fokus ialah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' sebagaimana kita sebutkan, satu-satunya fi'il yang tak kebal. Itu pertama sekali. Dia tidak kebal. Artinya, dia boleh berlaku perubahan. Dia boleh berlaku perubahan. Tetapi, perubahan itu berlaku bila mana fi'il mudhari' ini diganggu. Yang kita cerita sebelum ni. Fi'il mudhari' kalau tak ada gangguan, inilah pattern dia. Okay, kita tengok pattern fi'il mudhari'. Ini pattern dia. Ada ya dekat depan, di hujung baris depan. Daripada atas itu kalau ganti nama diri dia, huwa. Okay. Kalau ganti nama diri dia huwa, ada ya dekat depan, di hujungnya berbaris depan. Kalau ganti nama dirinya huma, ada ya dekat depan, di hujungnya alif nun. Ataupun kalau hum, ya dekat depan, hujungnya waw nun. Kalau hiya, ya, she, ta dekat depan, dia hujungnya berbaris depan. Huma, ta dekat depan, alif nun, kemudian ya dan juga nun. Kalau anta, ta dekat depan, hujungnya baris depan. Okey, kesimpulan untuk fi'il mudhari', di depannya akan ada sama ada huruf ya, ataupun ta, ataupun alif, ataupun nun. Itu yang dekat depan. Di belakangnya, baris depan, sama ada baris depan, ataupun ada alif nun, dan juga waw dengan nun. Ini yang banyaklah dalam Quran. Kalau ke anti ni, ya dengan nun. Fi'il mudhari' yang kita jumpa dengan pattern ini, itu menunjukkan dianya tak ada apa-apa gangguan dan juga perubahan. Okey, kita buka balik Quran masing-masing. Kita tengok balik Quran masing-masing. Pertama sekali, fi'il mudhari' yang tak ada apa-apa perubahan ialah perkataan yang terakhir sekali. Kalimah yang terakhir, kalimah yang akhir sekali iaitu perkataan tash'uruna. Tash'uruna, ini pattern yang kita boleh nampak fi'il mudhari' yang tak ada apa-apa perubahan, aman. Kita kata dia aman. Jadi pattern dia kita boleh nampak ada ta dekat depan, kemudian di hujungnya ada waw dengan nun. Kalau kita pergi kepada jadual ini, sorry. Okey. Pergi kepada jadual tadi, sorry terkeluar. Okey, kita pergi kepada jadual yang kita tunjukkan tadi. Yang ada ta dekat depan, di hujungnya waw dengan nun. Maka kita tengok dhamirnya ialah antum. Dhamir antum ada ta dekat depan, di hujungnya ada waw dengan nun. Itu untuk fi'il mudhari' yang tak ada apa-apa perubahan. Bila mana dhamirnya kamu, antum, maka sepatutnya dia akan ada ta dekat depan, ada waw nun di hujung. Contoh yang clear
ialah perkataan tash'uruna. Ta di depan, waw nun dekat hujung, maksudnya kamu sedar. Tapi ada la dekat situ lah, itu la nafinya, kamu tak sedar. Okey, adapun fi'il mudhari' yang telah pun diganggu pada ayat yang kedua ini ada beberapa contoh. Pertama, perkataan tarfa'u. Perkataan pertama, tarfa'u. Baik. Huruf ta dekat depan, itu kita tahu ini mesti fi'il mudhari'. Kemudian di hujungnya ada waw tetapi nunnya dah tak ada. Yang mana kita terjemahkan tadi tarfa'u, kamu mengangkat. Kamu mengangkat. Ada ganti nama diri kamu, iaitu antum. Sama juga macam tadi, kalau antum sepatutnya ada ta dekat depan, di hujungnya ada waw dengan nun. Asalnya perkataan tarfa'u, kalimah asalnya ialah tarfa'una. Tarfa'una, ada nun. Tetapi kita pernah sebut sebelum ini, la, huruf la yang kita terjemahkan jangan, kita panggil la nahi ni, ya, la jangan ni, salah satu daripada kumpulan yang suka kacau fi'il mudhari'. Jadi bila dia kacau fi'il mudhari', dia kena ada kesan lah. Baru kita tahu fi'il mudhari' tu kena kacau. Okey, kalau tak ada apa-apa kesan, maksudnya dia tak kena kacau. Macam tash'uruna. Tapi bila ada tarfa'u, kita nampak ada perubahan dekat situ, iaitu hilang nun dia, maka kita tahu bahawa fi'il mudhari' tarfa'u ini telah diganggu. Telah pun dikacau. Siapa yang kacau dia? Yang kacau dia ialah la. La jangan. Dia termasuk daripada kumpulan haraf yang kacau fi'il mudhari'. Okey. Itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua sama, perkataan je berbeza, iaitu perkataan tajharu. Kalimah tajharu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu. Perkataan tajharu kita terjemahkan kamu menguatkan ataupun kamu mengeraskan. Ada kamu, maknanya di fi'il. Ada ta dekat depan. Kita tahu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita terjemahkan kamu, kamu bahasa Arabnya antum. Jadi dhamir yang tersembunyi pada perkataan tajharu ialah antum. Kalau kita tengok jadual ini, kalimah antum ada ta dekat depan, kemudian di hujungnya ada waw dengan nun. Sepatutnya sebutan asal untuk kamu menguatkan ataupun kamu mengeraskan ialah tajharuna. Sebutan asal tajharuna. Kamu menguatkan, kamu mengeraskan. Apa yang berlaku sama macam tadi, datangnya huruf la, salah satu daripada haraf yang kacau fi'il mudhari', maka dia pun memberikan kesan dengan membuang nun yang ada di hujung fi'il mudhari'. Kita pun baca la tajharu. Okey. Yang dua, la tarfa'u dengan la tajharu. Baik. Contoh yang ketiga pula ialah perkataan tahbata. Perkataan tahbata. Apa terjemahannya? Dia hilang. Dia hilang. Di pangkalnya ada ta. Okey. Dan dia, kita kata dia tu, kalau ikut terjemahan bahasa Inggerisnya she lah. Ya, dia dekat sini terjemahannya kalau bahasa Inggeris she, iaitu dhamir yang tersembunyi pada perkataan tahbata sebenarnya ialah hiya. Kalau bahasa Arabnya hiya. 1, 2, 3, 4. Yang nombor 4 ganti nama diri hiya, iaitu she. Ganti nama diri hiya, di depannya ada huruf ta, di hujungnya ada baris depan.
Lagi sekali, di depan ada ta di hujung baris depan. Terjemahannya, dia, iaitu she, perempuan, dia apa? Dia hilang. Sebutan asal untuk dia, she, hilang ialah tahbatu. Sebutan asal tahbatu. Fi'il mudhari' kalau hujungnya baris, mesti baris depan. Itu asal. Sebutan asalnya tahbatu. Okey. Sebutan asal tahbatu. Tetapi pada ayat ini kita tengok dia dah jadi baris atas iaitu tahbata. Tahbata baris atas. Menunjukkan fi'il ini juga telah diganggu. Dah kena kacau. Siapa yang kacau dia? Tak lain dan tak bukan huruf sebelum dia lah. Iaitu an. Kalimah an. An salah satu huruf yang kacau orang, iaitu kita panggil dia haraf baris atas. Salah satu daripada kelompok haraf baris atas. Maka dia pun memberikan kesan kepada fi'il mudhari' dengan menukar baris asal dia, itu baris depan, kepada baris atas. Maka kita pun baca antahbata. Okay. Ini contoh-contoh fi'il mudhari' yang jelas ya, bahawa fi'il mudhari' kalau dia tak ada yang kacau dia, maka dia punya pattern macam kita tengok tadilah, di hujungnya baris depan ataupun yang ada waw, yang ada nun tu lah, sama ada waw nun ataupun alif nun. Kemudian kalau dia diganggu, maka baris depan akan bertukar kepada baris atas. Kalau yang kacau itu haraf baris atas, kalau yang kacau itu haraf baris mati, ditukarkan kepada baris mati. Kemudian yang ada nun, dia akan buang nun tu. Jadi kesimpulan dia, kita kata macam cerita sebelum ini, fi'il mudhari' yang ada baris depan dan juga nun di belakang, itu dia aman. Fi'il mudhari' yang dah bertukar baris depan itu kepada baris mati ataupun baris atas dan nunnya dah tak ada, itu maknanya fi'il mudhari' yang telah diganggu. Okey. Kita detailkan sikit. Siapa yang suka kacau fi'il mudhari'? Kita nak kenal siapa yang suka sangat kacau fi'il mudhari'. Yang suka kacau fi'il mudhari' ada dua geng, dua kelompok. Pertama, geng haraf baris atas. Okey. Yang kedua, geng haraf baris mati. Lagi sekali ya. Yang suka kacau fi'il mudhari' dua geng, ada dua kumpulan. Ada ahli-ahli kumpulan dia. Kita nak dedahkan siapa ahli kumpulan diorang ni yang suka kacau orang ya. Okey. Yang penting kita tahu ada dua kumpulan. Kumpulan pertama dia namakan kumpulan dia kumpulan haraf baris atas. Satu. Kumpulan yang kedua yang dia namakan kumpulan dia haraf baris mati. Semua ni haraf. Semua haraf bukan isim, bukan fi'il, dia haraf. Kelompok-kelompok haraf yang kacau fi'il mudhari'. Dia kacau fi'il mudhari' je, dia tak kacau fi'il madhi, dia tak kacau fi'il amr. Sebab apa dia tak kacau orang lain? Sebab katalah kalau dia nak kacau pun fi'il madhi, tak ada kesan pun. Sebab fi'il madhi kebal. Jadi sebab itu dia suka fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' tak kebal, dia boleh berubah ikut cita rasa kumpulan ni lah. So, bila kita dah sebut kumpulan tu, maka kita tahu kalau haraf baris atas, apa fungsi dia? Membaris ataskan lah. Membaris ataskan siapa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang ada selepas dia. Kalau haraf tu haraf baris mati, maka dia membaris matikan. Dia tukar baris depan tu kepada baris mati. Fi'il mudhari' yang ada selepas dia. Adapun yang ada nun, fi'il mudhari' yang ada nun, sama ada alif nun ataupun waw dengan nun, tak kira lah sama ada yang kacau tu haraf baris atas ke ataupun haraf baris mati ke, maka cara dia orang kacau tu sama.
kesan dia sama kepada fi'il mudhari', iaitu hilang nun daripada fi'il mudhari' tersebut. Okey. Sekarang kita nak dedahkan siapa kelompok haraf baris atas. Okey. Boleh buat nota lah dulu. Boleh buat nota dulu. Siapakah geng ahli-ahli haraf baris atas? Okey. Pertama sekali, perkataan an yang kita jumpa tadi. An. Boleh ambil dulu Alif ada hamzah dengan nun tanda mati. An. Sama macam ayat yang kedua tadi. An tahbata. Perkataan an. Itu pertama. Yang kedua ialah kalimah lan. Yang kedua perkataan lan. Lam, nun tanda mati. Lam baris atas, nun tanda mati. Iaitu lan. Yang kedua, pertama an. Yang kedua lan. An baris atas, an. Ini kelompok haraf-haraf baris atas. An, kemudian lan. Kemudian yang ketiga, yang kita cakap ni yang biasa ada dalam Quran sebab kalau ikutkan geng dia dalam buku ataupun grammar nahwu dia banyaklah. Tapi bukan semua ada dalam Quran. Ini kita cakap ni yang biasa digunakan dalam Quran. Bila kita jumpa, kita boleh terus guna. Kita boleh terus nampak. An, lan. Yang ketiga kai. Kai, kaf, ya. Kaf baris atas, ya tanda mati. Kai. Kaf baris atas, ya tanda mati. Kai. Kemudian yang keempat, huruf lam sahaja. Huruf lam sahaja. Kadang-kadang kalau dalam Quran, kadang-kadang dia baris bawah, kadang-kadang dia baris atas. Tengok kedudukan dia dalam Quran. Okey? Biasanya dia baris bawah lah. Biasanya dia baris bawah. Kadang-kadang ada juga tempat yang dia baris atas. Dia huruf lam sahaja. Tu dia huruf lam sahaja. Baris bawah ataupun kadang-kadang dia baris atas. So, empat ni dulu kumpulan haraf baris atas. Apa fungsi dia? Membaris ataskan. Membaris ataskan siapa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Yang ada selepas dia. Memang selepas dia. Kita jumpa je huruf-huruf ni. Lepas dia tu mesti fi'il mudhari' yang telah diganggu, yang telah berubah dia punya baris dia. Okey, itu kumpulan pertama. Nama dia kumpulan haraf baris atas. Maknanya buat nota dulu, nanti kita akan insyaAllah provide nota yang proper. Okey, kedua, kumpulan kedua iaitu haraf baris mati. Haraf baris mati. Haraf baris mati yang pertama sekali kita jumpa tu lah. Yang pertama sekali haraf baris mati ialah perkataan la. Perkataan la. Yang membawa maksud jangan. La dalam kurungan jangan. Orang Arab cakap jangan nehi. La nehi. Nehi. Okay. La nehi ni la jangan. La jangan ni yang kacau fi'il mudhari'. Sebab la ada jenis yang kedua kan. Ada la tidak. La tidak yang macam dekat la tash'urun. Itu tidak. Wa antum la tash'urun. Bunyinya sama. Tapi orang lain-lain. Satu la nehi. Itu kacau kan? Haraf baris mati. Satu lagi la nafi. Nafi dia menafikannya. Yang menafikan ni dia tak kacau. Dia tak kacau kan? Dia baik. Okey. Dia datang je. Dia kata tidak. Tapi kalau nahi, itu dia akan kacau. Kemudian yang seterusnya untuk haraf baris mati, yang pertama kalimah la, yang kedua ialah
kita ada juga untuk huruf li pun ada. Huruf li, huruf lam juga. Huruf lam sahaja, kadang-kadang baris bawah, kadang-kadang baris atas. Okey. Yang ini pun dia kacau orang. Dia kacau orang. Li. Biasanya terjemahannya itu untuk li ini kita terjemahkan hendaklah. Ya, hendaklah. Li yang terjemahannya hendaklah. Kalau dekat haraf pada atas dia ada li juga, itu kita terjemahkan dia supaya. Supaya. Kemudian yang seterusnya, untuk haraf baris mati yang banyak penggunaannya dalam Quran, perkataan lam. Lam. Huruf lam dengan mim tanda mati. Lam. Itu pun kacau fi'il mudhari'. Okey. Itu 3 dulu nama kumpulan, ahli kumpulan haraf baris mati. Yang tadi nama-nama ahli kumpulan haraf baris atas. Nanti saya akan provide dia punya nota yang proper. Okey. Kita tengok sekejap ayat yang kedua daripada surah Al-Hujurat. Kita cuba tengok perbincangan bahasa Arab dia yang lain. Kalimah pertama, ya ayyuha, wahai. Isim ke fi'il ke haraf, kita kata kita consider dia haraf macam macam pertemuan yang lepas lah. Ayat pertama, ya ayyuha, wahai, kita kata dia haraf, kita namakan dia haraf seru. Haraf seru. Fungsi dia menyeru wahai. Allazina, orang-orang yang, ini kita dah selalu jumpa, kita kata dia isim, kita namakan dia isim yang mewakili. Allazina, orang-orang yang, isim yang mewakili. Dan kita kata dia sentiasa kebal. Allazina, tak pernah kita jumpa berubah baris. Tak pernah allazinu, tak pernah allazini. Sentiasa allazina. Okey? Amanu, mereka telah beriman. Fi'il madhi. Mereka telah beriman. Ini fi'il madhi dan kita kata fi'il madhi kebal. La tarfa'u, kita baru bincang tadi. La tarfa'u, la jangan, haraf. La haraf. Haraf apa? Haraf baris mati. Fungsi dia membaris matikan fi'il mudhari' selepas dia. Kita jumpa tajharu. Tajharu asalnya tajharuna. Cara dia mematikan fi'il mudhari' yang ada nun ialah dengan buang nun. Kita pun baca la tarfa'u bukan tajharu. Tajharu selepas tu. Tarfa'u sama juga. Asalnya tarfa'una, cara la tu buang ialah dengan kacau dengan buang nun, la tarfa'u. Dhamir yang tersembunyi dalam tarfa'u ialah antum. Dhamir itulah pelaku. Tarfa'u fi'il kan, fi'il mudhari'. Perbincangan i'rab dia kita dah sebut tadi. Dan sekarang kita tengok dari sudut ayat. Kamu mengangkat. Tarfa'u, kamu mengangkat, meninggikan. Perbuatannya meninggikan. Siapa yang buat kerja meninggikan tu? Kamu. Antum. Dhamir yang tersembunyi. Kamu. Itulah pelaku dia. Baik. Fi'il dia tarfa'u, mengangkat. Yang melakukan fa'il, dhamir tersembunyi. Kamu. Ada tak yang kena angkat? Orang Arab kata maf'ul. Yang kena. Yang kena ada, iaitu suara-suara. Maf'ul yang kena. Kita pernah sebut sebelum ni, baris asas dia baris atas. Sebab itu kita tengok dekat sini. Aswata. Ta berbaris atas sebab dia maf'ul. Yang kena. Orang Arab cakap maf'ul baris asas dia baris atas. Okay. Dia kena apa Ustaz?
Dia kena apa? Suara-suara ni dia kena apa? Dia kena angkat. Dia kena tinggi. Siapa yang angkat? Kamu. Antum. Antum tu kamu. Tarfa'u. Kamu angkat. Angkat apa? Suara-suara yang kena angkat ialah aswata. Suara-suara yang kena itulah maf'ul. Maf'ul baris asas di baris atas. Kemudian kum maknanya kamu. Jadi aswata isim, suara-suara isim, kum pun isim. Ini kita panggil dua isim berdampingan. Ya, nanti kita ulang balik perbincangan tersebut. Dua isim berdampingan. Kemudian fauqa. Fauqa maknanya atas. Isim ke fi'il ke haraf? Fauqa isim. Atas dekat sini fauqa isim. Kita namakan dia isim ruang. Atas. Ruang apa? Ruang ada dua. Sama ada ruang masa ataupun ruang tempat. Dekat sini kita tengok dia tempat lah. Fauqa ini kita namakan isim ruang, iaitu ruang tempat. Sauti suara. Boleh nampak Maknanya kat sini kita boleh nampak tentang dia dia punya singular dengan plural. Sauti suara, singular, satu. Plural dia, suara-suara, aswata. Aswata, suara-suara. Siapa kalau refresh balik perbincangan dulu, biasanya kalau ramai ni kan ada waw nun kan? Penambahan untuk ramai, plural, waw nun ataupun ya nun untuk lelaki. Kalau perempuan dia tambah alif ta dekat belakang. Atun ataupun atin. Yang ni tak ada penambahan waw nun ya nun, tak ada atun atin. Ini kita panggil jamak taksir. Jamak taksir. Okey. Jamak taksir dia tak ada kaedah, dia tak ada waw nun, tak ada waw nun ya nun. Macam mana tahu dia jamak? Macam mana kita tahu? Berdasarkan kalau sekarang ni kena rujuk kamus lah. Kalau sekarang ni rujuk kamus. Kalau dulu maknanya itulah maknanya cara orang Arab menyebut dia. Kalau satu suara saut. Kalau suara-suara dia tak kata sautuna ke dia tak tambah waw nun ya nun, dia jadi aswat. Jamak taksir yang tidak ikut kaedah. Kalimah seterusnya an-nabi. An-nabi nabilah isim. Kenapa an-nabi baris bawah? Sebab dia dua isim berdampingan. Okey. Fauqa isim, sauti isim. Ini dua isim berdampingan. Jadi sauti baris bawah sebab dia isim yang kedua yang menyandar. Sandar menyandar, isim kedua sentiasa berbaris bawah. Dalam masa yang sama, dia sandar untuk an-nabi. An-nabi pula isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Okey. Kalau macam blur perbincangan tu nanti kita ulang balik lah. Ya, tajuk dua isim berdampingan. Wa sambung cerita, wa haraf penyambung cerita. La tajharu, sama macam perbincangan yang kita dah sebutkan tadi. La haraf apa? Haraf baris mati. Fungsi dia mematikan fi'il mudhari'. Cara dia matikan fi'il mudhari' yang ada nun dengan buang nun. Jadi tajharu tak ada nun. Perkataan lahu, dua perkataan. La untuk, hu nya. Dua kalimah lahu, la untuk, hu nya. La haraf baris bawah. La yang kita jumpa ni haraf baris bawah. Dia jumpa isim Hu ganti nama diri isim. Refer pada siapa? Dia. Lahu. Hu refer kepada an-nabi. Perkataan hu nya ataupun dia refer kepada an-nabi. Jadi an-nabi seorang kan. Kalau cari dhamir tersembunyi, kita jumpa huwa lah. He. Untuk seorang lelaki. Jadi kat sini gunakan hu.
Kemudian bil qawli, ini clear. B haraf baris bawah, al-qawli baris bawah. Isim kalau baris bawah dua je sebab. Kalimah isim kalau baris bawah ada dua je sebab. Sebab pertama, haraf baris bawah. Macam kat sini, bil qawli. Sebab pertama. Sebab yang kedua, bila dia sandar menyandar ada dua isim berdampingan, isim yang kedua tu sentiasa berbaris bawah. Macam tadilah, macam sauti dengan an-nabi. Isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Okay. Kemudian ka jahri, sama. Ka jahri. Ka haraf baris bawah. Ka seperti haraf baris bawah. Jahri baris bawah. Kemudian tengok ba'dikum. Ba'di. Ba'di maksudnya sebahagian. Isim juga. Kenapa ba'di baris bawah? Sebab dia sadar menyandar. Jahri isim. Ba'di pun isim. Isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Clear Isim yang kedua yang sadar menyandar sentiasa berbaris bawah. Kemudian kum ganti nama diri. Dhamirlah kebal. Li ba'din. Sama. Li haraf baris bawah. Ba'din baris bawah. Rasanya ni dah mula nampak lah Dah mula nampak haraf baris bawah ya. Li haraf baris bawah. Ba'din baris bawah. An. Isim ke fi'il ke haraf an? Haraf. Haraf apa? Haraf baris atas. Oh, haraf baris atas. Apa fungsi dia? Membaris atas kan? Membaris atas kan siapa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana yang terletak selepas dia? Antahbata. Antahbata. Baris atas. Sepatutnya tu. Tapi sebab ada an, dia jadi tahbata. Apa maksud tahbata? Dia hilang. Dia, she. Dia tu she. Dia hilang. Dia hapus. Dia hapus. Fi'il. Hapus tu fi'il. Siapa yang buat kerja hapus? Dia. Dia tu refer pada siapa? Siapa dia tu? Dia tu ialah amalan. A'malu. Pelaku dia. Siapa yang hilang tu? Siapa yang hilang? Siapa yang buat kerja hilang? Amalan. A'malu. Pelaku dia. Okey, pelaku orang Arab kata fa'il. Fa'il, pelaku. Dan kita sebut sebelum ni, pelaku baris asas dia baris atas. Sebab itu dekat sini, a'malu baris atas. Sebab dia pelaku, dia fa'il. Kemudian kum kamu ganti nama diri. Wa dekat sini nama dia waw hal. Wa yang ada dekat sini nama dia waw hal. Antum ganti nama diri dhamir. Ya kebalah. La haraf nafi. Tash'urun. Fi'il mudhari' yang aman. Tak ada orang kacau. Depan dia ada ta. Di hujungnya ada waw dengan nun. So, itu perbincangan untuk ayat yang kedua. Surah Al-Hujurat. Okay. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kejelasannya dari sudut bahasa Arab untuk perbincangan ayat yang kedua ni, insyaAllah. Jadi, wallahu a'lam, perbincangan sampai situ dulu. Mohon maaf minggu ni ada emergency, tapi kita buat yang seadanya lah. Dalam kereta dan juga yang seadanya ni lah. Jadi insyaAllah nanti untuk next pertemuan kita cuba usahakan yang lebih baik. Daftar pada pendaftaran kehadiran pada link yang telah disediakan. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam perbincangan yang akan datang. Kalau ada rezeki, kalau kita boleh buat bersemuka, itu mungkin lebih baik lah untuk nak kita cuba, insyaAllah kita buat perbincangan nanti insyaAllah dengan urus dia. Wallahualam, sampai situ dulu. Yang baik semua daripada Allah SWT. Kelemahan kekurangan diri saya sendiri. Aku lu masami'tum. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.